Melati kuntung tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan rakan-rakan sekalian, perkenalkan diri hamba yang mesra disapa sebagai Syarul saja. Dewan kali ini saya ingin memetakan mauduk yang menjadi perbualan hangat di masa, iaitu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara serta apakah langkah-langkahnya. Keluarga dewan yang saya hormati sekalian, umum sedia mengetahui bahawa Malaysia adalah sebuah negara beridentiti dan semestinya bahasa Melayu yang kita tutur sejak sekian lama harus kita pertahankan umurnya biar tak lekat di panas, tak lapuk di hujan. Tahukah anda, menurut statistik penggunaan bahasa-bahasa dunia, bahasa Melayu ditutur lebih dari 300 juta penduduk dari seluruh pelosok dunia, termasuklah Malaysia itu sendiri, Indonesia, Sri Lanka, Afrika Selatan, Vietnam dan juga kepulauan-kepulauan di Australia seperti Kepulauan Christmas dan Kepulauan Cocos. Berbanggalah kita, bahasa Melayu antara bahasa terpenting dunia yang diiktiraf di peringkat dunia. Puluhan warga yang saya kasih sekalian, pertama, antara langkah yang paling ampuh dan berkesan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara ialah dengan menggesa semua urusan rasmi dan surat menyurat kerajaan agar mengimplementasikan bahasa Melayu dalam urusan mereka. Mutakhir ini, kita dapat lihat bahawa kerajaan lebih gemar memilih bahasa asing yang dianggap lebih berdarjat tinggi, sekaligus mengetepikan bahasa Melayu yang selama ini telah mendewasakan pemikiran mereka. Sifat nafsi yang ada dalam diri mereka bagai kacang lupakan kulit. Oleh itu, pihak kerajaan disaran agar memilih bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara dalam urusan seharian kerajaan mereka, supaya ia dapat dimartabatkan di peringkat global. Warga hadirin yang dihormati sekalian, idea pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik ataupun PPSMI wajar dilupuskan demi menjaga bahasa ibunda tercinta. Sifat dominan bahasa asing yang diterap masuk dalam kaedah pembelajaran dan pelajaran di peringkat sekolah betul-betul menjadikan bahasa Melayu menjadi lemah untuk ditutur di peringkat lokal. Idea untuk memartabatkan bahasa Melayu dan memperkasakan bahasa Inggeris dilihat masih lagi relevan kerana ia menjaga kepentingan dua-dua bahasa, sama ada untuk memperkasakan bahasa Inggeris dan masa sama untuk memartabatkan bahasa Melayu di pesada global. Hadirin hadirat yang saya sayangi sekalian, di samping itu juga bagi mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara dalam sanubari rakyat rancangan golongan, Dewan Bahasa Pustaka ataupun DBP harus giat melaksanakan pelbagai aktiviti yang menggapai minat umum terhadap bahasa kebangsaan seperti sayembara pidato antarabangsa dengan kerjasama Kementerian Kesenian, Warisan dan Kebudayaan dengan usaha sama Radio Television Malaysia ataupun RTM. Setiap tahun juga, Malaysia dilihat sangat aktif untuk mengadakan pertandingan bagi peringkat global seperti pertandingan pidato peringkat antarabangsa bagi menggalakkan orang asing dari seluruh pelosok dunia berbahasa Melayu. Langkah ini dilihat sangat cemerlang untuk memartabatkan bahasa Melayu di pesada antarabangsa. Fungsinya, semua pihak harus sama-sama menggabung sinergi untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kebangsaan dalam semua urusan harian selain statusnya sebagai bahasa kebangsaan. Janganlah kita terlalu leka dan khusyuk dengan menyelami sungai pemodenan dengan mengangkat bahasa asing sekaligus menindakkan kebolehan bahasa Melayu untuk membawa kita ke mata dunia. Akhir sekali, yang kurik itu pundi, yang merah itu saga, yang baik itu pundi, yang indah itu bahasa. Sekian dari saya, Pemiratu Lestari, mohon permisi.